السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, wa yanqudul wudu'a al-khariju min al-qubuli awid duburi ala ma kana, wa yanqudul wudu'a aydan zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Sambung perbahasan, dia buat subtopik dalam kitab kita ni, nawaqidul wudu'i, perkara yang membatalkan wudu. Perkara-perkara yang membatalkan akan wudu. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yanqudul wudu'a, dan batal dan membatalkan akan maf'ulun bih al-wudu'a, akan wudu itu fa'il al-khariju, oleh sesuatu yang keluar. Al-khariju ta'alluq min al-qubuli, daripada qubul. Qubul makna jalan depan lah, kubur tu. Keluar sesuatu daripada situ, maka itu membatalkan wudu. Maka kata syarih rahimahullah, dia selit sikit pada al-wudu'a ay arba'atun, yakni wa yanqudu al-wudu'a arba'atun. Arba'atun fa'il bagi yanqudu. Kalau ni sebuah syarah dengan matan lah, ada 4 sahaja. La ghairu, ay la ghairu thabitan, tidak selainnya, bukan selainnya, ini bukan selain pada 4 yang sabit ia. La ghairu, la tu dia berfungsi sebagai laisa. La ni beramal dengan amal laisa, makna takdir khabar dia ay la ghairu thabitan, bukan selain daripada 4 tu sabit ia. Yang ni 4 sajalah. Mana 4 tu badal. Al-khariju ialah yang keluar. Al-khariju ta'alluq min al-qubuli, daripada qubul. Daripada qubul. Kata syarih ay qubulil mutawaddi'i, iaitu qubul orang yang berwudu lah. Al-mutawaddi'i mudhafu ilaih. Qubul itu tafsir al-qubuli lah. Al-qubuli ay qubulil mutawaddi'i, itu menunjukkan seolah-olah alif lam al-qubuli itu alif lam yang ganti daripada mudhafun ilaih. Lagi pula mutawaddi' itu yang batal al-hayyi, sifat mutawaddi', iaitu yang hidup ia mutawaddi'. Orang berwuduk tu mestilah hidup. Lagi pula sifat kedua al-wadihi, lagi pula yang wadih, jenis kelamin yang wadih, jenis alat kemaluan, alat sulit yang wadih, yang jelas. Jadi kubul mutawaddi' yang hidup, yang jelas. Itu yang membatalkan wudu. Adapun kubul mutawaddi' yang muskil, yang khuntha muskil, dia tidak batal wudu kalau keluar satu saja, dia kena keluar dua-dua. Itu untuk khuntha lah, dia kena keluar dua-dua baru batal. Sebab ihtimal belaka, muskil. Sebab ihtimal apa? Ihtimal salah satu tu
Salah satu tu kemaluan dia, salah satu tu bukan kemaluannya. Jadi ihtimal lah. Jadi kena tunggu keluar dua-dua, barulah hilang ihtimal tu, barulah batal wudu. Kalau salah satu je, berkemungkinan satu yang keluar tu daripada anggota zaidah, bukan anggota farah dia. Tu yang kata tak batal tu untuk khunsa, melainkan keluar dua-dua, barulah khunsa tersebut, khunsa muskil itu batal. Awid duburi, atau pada kata al-qubuli, ataupun keluar sesuatu daripada dubur. Dubur jalan belakang lah. Itu membatalkan wuduk dia. Kata syarih rahimahullah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala, dia kata kaddami ay wadhalika al-khariju minad duburi, bermula demikian al-khariju yang keluar ia, minad duburi daripada dubur itu, kainun adalah ia, kaddami seperti mana darah. Seperti darah, kaddami seperti darah, al-khariji sifat bagi ad-dami, darah yang keluar ia darah itu minal basuri daripada buasi. Darah yang keluar daripada buasi. Al-khariji ta'alluq min, al-basuri isim ba'da harfun jar, ad-dami isim ba'da harfun jar, al-khariji mudhafu ilaih, daripada buasi. Jadi buasi ada darah lah. Jadi keluar darah daripada dubur, hasil daripada buasi. Buasi itu yang daripada buasi itulah asal keluar darah, asal darah dia, dan dia keluar zahir ke melalui dubur, maka batal sembahyang, batal wuduk dia. Tapi buasi ini ada dalam ada luar, maka dia kata, dan bermula dia basur itu. Buasi itu khabar dakhilud duburi, dia berada di dalam dubur lah. Dia berada dalam dubur, yang ni buasi belah dalam. Jadi bila buasi belah dalam, dia berdarah belah dalam. Bila berdarah belah dalam, dia menitik keluar daripada dubur. Dia menitik keluar daripada dubur, maka dia panggil keluar sesuatu daripada dubur lah. Adapun kalau buasi luar, yakni dia berada di luar daripada dubur, ataupun berada di sekeliling dubur, tu kira luar lah. Jadi kalau menitik darah di situ, itu tidak membatalkan wuduk, kerana dia buasi belah luar. Belasi buah luar ni biasanya kena tolak dalam. Dia zahir di luar, susah nak duduk. Jadi kalau keluar darah buasi daripada belah luar, hak tu tidak membatalkan wuduk, kerana bukan asal pada dalam keluar, memang di luar dah. Habis. La kharijahu, tu dia kata la kharijuhu. La kharijuhu, kharijud duburi, bukan di luarnya, di luar dubur. La kharijuhu, cukuplah. La kharijuhu, bukan di luarnya, di luar dubur. Bukan di luarnya, di luar dubur, betul lah. Kalau di luar dubur, yang dengan makna buasi itu belah luar, tu keluar darah daripada buasi luar tu, atau wudu tak batal, sebab dia memang luar dah. Habis titik. Wakal basuri nafsihi, dan seperti basur, dan seperti al-basur, seperti buasi itu juga, nafsihi, seperti buasi itu juga, seperti buasi yang sendiri tu. Buasi itu sendiri, nafsihi itu taukid basur, nafsihi ay nafsil basur, yakni keluar buasi itu sendiri, bukan keluar darah. Itu ataf kepada kaddami. Yakni dengan makna wa yanqudul wudu'a al-khariju minad duburi kal basuri nafsihi, seperti buasi itu sendiri. Buasi belah dalam lah, belah dalam dia terkeluar buasi, zahir keluar, batal wudu. Bukan keluar darah, keluar buasi itu sendiri, batal wudu. Idza kana, yang kata batal tu idza kana al-basuru, apabila adalah ia buasi tadi, nabitan, buasi itu tumbuh ia buasi, dakhilad duburi, dakhila mansub bin naz'il khafi taqdiruhu fi dakhilid dubur, di dalam dubur. Jika dia tumbuh dalam dubur, batu zahir keluar, maka batal wudu, kerana setelah keluar sesuatu daripada dalam dubur keluar. Tu fa kharaja, lalu keluar ia, fa kharaja ay fa kharaja al-basuru, asalnya tumbuh di dalam, kemudian keluar. Bila kita terang contohnya keluar, maka batal wudu. Au zada, ataupun dia bukan keluar semata, au zada khurujuhu khurujul basuri, atau berlebihan oleh keluarnya basur. Khuruju mafa'il hu mudhaf ilaih, ataupun dia berlebihan keluar terlajak lah. Keluar pun dah batal, apalagi keluar terlajak, itu lagi batal. Habis. Lagi ataf kepada kaddami. Begitu juga keluar sesuatu daripada dubur tu batal. Wakal maq'adatil mazhuri,
Ni satu penyakit. Wa kama qa'adatil mazhuri, seperti penyakit maq'adatil mazhuri, iaitu dia panggil penyakit dysenterian rasanya bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dysentery, penyakit radang usus, radang usus yang mengeluarkan darah. Keluar darah dia tu kod dubur batal. Dia ada penyakit radang usus, yang mana penyakit ni boleh keluar darah kod dubur. Dan dia ada berkait dengan berak terlalu kerak lah. Berak terlalu kerak kerana keradangan berlaku pada usus sehingga keluar darah. Tak ada tahik dah, keluar darah. Okey. Itu pergi check lah dalam perubatan tu. Nak syahidnya kata keluar darah tu lah, hasil daripada penyakit maq'adatul mazhur. Idza kharajat, apabila keluar ia maq'adatul mazhur itu, apabila dia keluar lah penyakit tu, keluar sesuatu bentuk darah yang dalam usus tu. Dia panggil penyakit dysentery. Boleh tengok lagu share Google tu, kita tak reti nak gurau banyak-banyak. Tu mana tadi? Wa yanqudul wudu'a al-khariju min al-qubuli aw ad-dubur ala ma kana, atas barang yang ada ia barang kana tam. Kana tam bermustatir huwa fa'il, kembali pada ma. Barang yang ada ia barang. Apa-apalah, apa-apa benda lah maksudnya. Keluar suatu kubul ataupun dubur, apa-apa saja benda batal. Walau rihan, ay walau kana ma kana. Tak payahlah kita takdir, ay walau kana syai'u al-khariju, gitu. Walaupun adalah keluar sesuatu itu, sesuatu yang keluar itu, walau kana al-syai'ul khariju, walaupun yang keluar itu ialah rihan, angin sekalipun. Asalkan sesuatu, makana, asalkan benda tu ada, sesuatu yang ada lah keluar. Angin ada lah, angin ada. Sebab dia jirim latif. Jadi maknanya benda sungguh kalau keluar tak batal. Ada ke benda sungguh? Tak ada pun. Nak bagi tahu faham ya, makanan mendatang apa. Makanan makna benda ada lah. Jadi benda subuti tak boleh lah. Keluar tak boleh. Subuti tak boleh. Tidak akan keluar di dubur benda subuti. Semua wujudi belaka. Bagi tauhid lah. Keluar tu min dzakarir rajuli, daripada zakar orang lelaki, au qubulil mar'ati, ataupun kubul orang perempuan. Ini jalan depan lah. Keluar batal. Wa balalan ra'ahu alaihi, tu ataf kepada rihan, ai walau kana syai'ul khariju balalan, jikalau adalah sesuatu yang keluar itu balalan, benda basuh sifat ra'ahu, yang melihat ia seorang, hu akan balalan itu, melihat oleh seorang akan balalan, akan basah itu, alaihi alal farji awil qubuli, atasnya atas farah ataupun kubul tadi. Dan walam yahtamil, hal bagi dhamir mustatir huwa pada fa'il ra'a, itu jumlah haliyah. Walam yahtamil, hal keadaan tidak ihtimal, tidak ada kebarangkalian ia oleh fa'il kaunuhu boleh jadi juga tu dia apa nama tu, dia jumlah haliyah pada hu tu, balalan tu. Dia nak menerangkan keadaan balalan tu. Balalan tu daripada mana? Maf'ul lah tu, hal bagi maf'ul. Walam yahtamil, hal keadaan tidak sama sekali berlaku kebarangkalian ia oleh keadaannya, keadaan balalin tadi, keadaan bas tu, min kharijin, daripada luar, ai kainun, min ta'alluq suatu mahzuf khabar kaun, kainan adalah ia, min kharijin, daripada sesuatu yang keluar. Yakni dia basah tu yang ada di zakat, yang ada di kubur tu, dia tak pasti benda tu di luar ke di dalam. Tapi ada sabit ni zakat, ada sabit ni kubur dah, batal juga. Walaupun dia tak pasti benda tu memang sesuatu yang ada di luar dah ke, ataupun daripada dalam masuk keluar, daripada dalam keluar. Walaupun tak pasti itu, walam yahtamil, tidak ada kebarangkalian, maksudnya tidak ada kebarangkalian benda itu benda yang bukan di luar, memang dari dalam, maka itu batal. Adapun kalau dia tu ada kemungkinan benda tu di luar, ini cairan daripada luaran ni, tu tak ada masalah lah. Itu tidak ada masalah. Boleh ihtimal suci lah. Kerana apa? Kerana atas kaedah la naslubu tahuriyata bisyakki. Kami ulama fiqh tidak menafikan kesucian sesuatu dengan syak. Jadi ada ihtimal, kalau benda tu ihtimal benda ni dari dalam ke dari luar, maka atas kaedah ni
ihtimal kata benda tu daripada luar, maka bila daripada luar tak batal wuduk lah. Cuma basuh lah. Tu habis. Illa ni illa ni istisna pada yang qudul wuduk. Campur dengan matan sekali lah, yang qudul wuduk al khariju min ad-dubur awil kubul illa. Tapi istisna pada mani ni kubul je lah, illa melainkan maniyal mutawaddi. Mustathna huwa mudhaf, al mutawaddi mudhaf ilaih, melainkan mani ay mani orang yang berwuduk, wahdahu ay hala kaunihi munfaridan. Hala kaunihi munfaridan, hal keadaan mutawaddi itu berseorangan ia, yakni dia punya air mani lah, bukan mani orang lain. Kalau mani orang lain tak batal lah, mani orang lain kena kat dia tak batal tu. Bukan maksudnya mani orang lain tak batal ke apa, maksudnya yang mani sendiri tu tak batal wudu, hanya wajib mandi sahaja. Sekira-kira kalau dia itu keluar mani tanpa dia buat perbuatan yang membatalkan wuduk, kemudian dia mandi, maka sah wuduk dia lagi. Dia keluar air mani dalam keadaan dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wuduk. Contoh keluar air mani dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sedar, dia tak buat perkara yang membatalkan wuduk, lepas tu dia mandi, boleh tak guna wuduk tu? Boleh. Tak payah ambil wuduk baru. Itu nak kata bolehnya lah. Tapi biasanya mandi hadas besar ni khilaf ulama, mandi hadas besar ni terangkat sekali hadas kecil ataupun tidak. Okey, andai kata kita ambil pandangan yang mengatakan hadas besar ni kalau kita mandi kita tak terangkat hadas kecil, pun sah juga wuduk tadi, sebab dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Tapi pandangan mu'tamad kata terangkat sekali hadas kecil. Illa mani wahdah al-kharijah. Al-kharijah sifat mani al-mutawaddi, yang keluar ia mani mutawaddi itu minhu daripada mutawaddi. Awalan ay fil awwali, pada kali pertama lah macam tadi, mewajibkan mandi. Tu mewajibkan mandi saja. Ni tak mewajibkan wuduk. Lepas tu dia kata awalan. Adapun kalau Thani, kalau dia keluar mancuk tadi pagi kita kata, lepas tu dia kumpul balik, dia cocoh masuk balik, kemudian keluar, tu tak wajib mandi, tu batal wuduk ya. Itu baru batal wuduk. Fala naqda bihi bimaniyil mutawaddi, maka tidak batal ia sama sekali. Kainun adalah ia, bihi dengan dia, dengan maniyil mutawaddi. Naqda isim la linafil jinsi, bihi ta'alu satu mahzuf, khabar la linafil jinsi, titik. Itu dia syarahkan matan batal wuduk oleh keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Kemudian yang kedua, wa yanqudul wudu'a aidan, dan batal akan wuduk juga. Al wudu'a maf'ulun bihi aidan, hal ataupun maf'ul mutlaq li fi'il ma'thuf taqdiruhu adhi'u aidan, ataupun hal kaunihi aidan. Fa'il yanqudu zawalu maf'ul mudhaf ilaih al-aqli, oleh hilangkan. Batal wuduk oleh hilang akal. Hilang akal tu membatalkan wuduk seorang. Tu fa'il dia. Maka kata syarih rahimahullah, ayat tamyizi, yakni menghilangkan akan tamyiz. Zawalul akli ay zawalut tamyiz, hilangkan dia ni sifat tamyiz dia. Binaumin yang qudu ta'alluq ba, yang qudu binaumin, dengan sebab tidur, ay ba sababiyah bisa babin naumi, dengan sebab tidur. Maka batal. Tidur mana? Saya dia tafsir lagi lah, tidur yang tak tetap punggung lah. Saya ada istisna illa. Kenapa batal? Syarih buat masuk hadis lil khabaris sahihi, kerana hadis yang sahih. Kerana hadis yang sahih, hadis ni hadis yang sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Abu Daud nombor hadisnya 203, Ibnu Majah nombor hadisnya 505. Iaitu apa? Faman nama falyatawadda, maka barang siapa yang tidur, ia barang siapa, dhamir mustatir huwa, fa'il kembali kepada man syartiyah, jawab man, falyatawadda, lam tu lamul amri, falyatawadda, maka hendak wuduklah ia oleh seorang. Dhamir mustatir huwa, fa'il kembali kepada man. Au ataf kepada mana? Binaumin au ghairihi ghairin naumi, ataupun selain daripada tidur.
tapi dia batal wuduk kerana hilang akal dia. Lagu mana? Ghairin naumi, bayan bagi ghairin naumi, min bayan, min lil bayan. Min jununin, daripada gila, ataf au irmain, ataupun pitam, ataf au nahwi sakarin, ataupun umpama mabuk. Jadi hilang akal. Dah mabuk dah baru hilang akal. Dah tidur dah baru hilang akal. Dah gila dah baru hilang akal. Dah pengsan baru hilang akal. Adapun permulaan mabuk, permulaan pengsan belum lagi, kerana dia masih ada tamyiz. Dia betul-betul tenggelam habis diri akal dia, baru dia panggil batal. Itu juga Syekh Nawawi Banten rahimahullah ta'ala sebut dalam Kasyifatus Sajar, antara orang yang hilang akal yang kena ambil balik wuduk dia ialah orang yang fana dalam zikir. Zikir fana. Bila fana tu hilang akal dia batal wuduk. Zikir sampai fana, hilang akal jadi gila lah sikit. Gila sekejap. Kau batal wuduk. Walau mumakinan. Maksud ni walau mumakinan. Walau mumakinan khabar kana yang mahdhuf taqdiruhu walau kana al-madhkuru min jununin au irma'in au nahwi sakarin mumakkinan maq'adahu. Menetap tetap ia junun, irma' dan seumpama mabuk tu, maq'adahu akan maf'ul bih, akan tempat duduknya al-madhkur lil ijma'i, kerana berlaku kesepakatan ulama ijma'. Walaupun tetap punggung, dia gila dalam keadaan tetap punggung. Pengsan dalam keadaan tetap punggung, pengsan gitu, macam tidur tapi pengsan. Begitu juga mabuk, tetap batal. Yang kata tetap punggung tu untuk orang tidur saja. Illa melainkan nauma qa'idin, melainkan tidur yang dalam keadaan duduk. Nauma qa'idan, tidur orang duduk. Mumakkinin, sifat qa'idin, qa'id duduk yang tetap. Ia qa'id, maq'adatahu akan tempat duduknya qa'id. Itu tak batal lah, tidur dalam keadaan tetap papan punggungnya. Tetap papan punggungnya, yakni punggung itu ihak belah dubur tu dia menempel lah, dia maksudnya dia menetap di tempat yang kita duduk. Tapi kalau orang yang terlalu kurus, sebab apa mumakinin maq'adatahu, mumakinin maq'adatahu, sebab apa? Sebab sekira-kira kalau kita duduk tu, kita kentut tak akan keluar. Tak akan keluar angin. Kecuali orang kurus sangat dia ada ruang di situ. Sekira-kira kalau dia duduk juga dia boleh kentut. Dia duduk gitu, dia duduk tetap itu boleh kentut. Itu kalau orang gitu, orang tidur gitu, dia batal juga. Kerana boleh ada kemungkinan keluar angin. Walaupun orang siqah kata tak keluar angin, aku tengok. Walaupun dia kata gitu, batal. Tu masailu daqiqah lah. Terlalu kurus, sekira-kira dia boleh kentut dalam keadaan duduk. Jadi try lah masing-masing. Kalau nak kentut tu, try duduk. Aku ni mumakinin kau ada tahu kau, jenis mumakinin kau ada tahu kau tidak, maka ada tahu kau tidak. Try kentut dalam keadaan duduk tetap. Kalau tak keluar angin tu, mana okey tu. Tapi kalau keluar juga, mana hang kurus sangat lah. Punggung tu dia tidak menempel di tempat duduk. Dia ada terbuka sikit. Jadi batal lah itu. Itu dalam kitab Bekoh lah. Dia detail sikit sini. Apa lagi nak bilang? Walaupun orang siqah kabur kata, aku tengok hang tidur tadi tak kentut pun, walaupun gitu batal juga. Walaupun gitu batal juga. Contoh dia tidur menyenggeng lah. Dia tidur bukan tidur tetap, dia tidur baring. Orang siqah duduk tepi dia. Orang yang siqah boleh dipercayai. Dia kata aku tak dengar kentut. Walaupun begitu batal juga. Sampel tu. Al-yaihi, yakni yang kata maq'adatahu ni, tempat duduknya ni, yakni dua pungkok qa'id jadilah. Tu tempat duduk lah. Pungkok itu tempat duduk itu. Kata tak pungkok habis dia duduk. Mumakinin maq'adatahu minal ardi. Minal ardi ke? Minal ardi. Minal ardi, kita buat gini lah, min bimakna fi. Minal ardi bimakna fi, iaitu pada bumi. Pada bumi, pada tanah lah. Mana bumi? Tafsir ail maqarri, yakni tempat menetap. Tempat menetap lah, tempat kita letakkan pungkong. Tu dia panggil ard. Walaupun bukan ard sungguh,
bukan pada tanah sungguh, atas kursi ya, tetap dipanggil al-ard. Sebab al-ard di sini makna al-maqarri, tempat kita tetapkan punggung. Walau dabbatan, yang kata ard tadi tu walau kanal maqarru, walaupun adalah tempat tetap itu, dabatan khabar kana mahzuf taqdiruhu walau kanal maqarru dabbatan, jikalau adalah tempat tetap itu dabbatan, itu binatang tunggangan, sairatan sifat dabatan, binatang yang berjalan. Sairatan tu berjalan, binatang tunggangan yang berjalan. Walaupun binatang tersebut tengah berjalan, kita duduk tetap di situ, kita tidur contohnya, tak batal. Kiaskan kepada kenderaan sendiri. Tidur dalam kenderaan, tidur dalam kereta, tidur atas motor, tidur atas motor, tidur atas kenderaan, tak batal. Kalau tetap punggung lah. Kalau menyenggeng sikit saja batal. Wa in istanada lima lauzala anhu saqata, ni ghayah baik kata nauma mumakkinin maq'adatahu min al-ard tu tak batal. Wa in istanada, meskipun istanada bersandar ia oleh seseorang, man lima istanada ta'alluq li, lima pada barang, lauzala pada barang yang jikalau hilang ia barang, anhu daripadanya, nya mutawaddi, orang tadi tu lah, orang yang dah ada wuduk tu lah. Zala dhamir mustatir, jikalau hilang ia, betul lah. Ni zala, lau zala, zala biasa ni, bukan mazala tu, bukan isim mazala, bukan. Lau zala, jikalau hilang ia ma tu aid, ma tu ma mausuliyah, lau zala tu silah dia. Laisa, mana tadi? Lau zala anhu, daripadanya, daripada syakhsun ataupun mutawaddi tadi. Jawab in saqata. Wa in istadala lima lau zala anhu saqata, niscaya jatuh ia seorang. Walaupun begitu tetap tidak batal, kerana dia duduk di tempat yang mumakin al-maq'adatahu. Walaupun dia sekira-kira kalau dia sandar tu, benda yang disandar tu hilang. Ni dia takdir gini sebab apa? Sebab apa nama tu, ada masalah bab rukun berdiri. Dalam semayang rukun berdiri, dia kena berdiri walaupun bersandar kepada sesuatu. Bersandar kepada sesuatu tu, bersandar yang mana jangan kalau sampai tahap kalau sandaran tu hilang dia jatuh. Itu. Ada hak gitulah. Ada hak gitu. Sebab tu dia mari sini. Ini tak batal meskipun dia sandar tu, kalau hilang sandar tu, tempat sandar tu kira-kira hilang, akan jatuh. Pun tak batal juga. Tapi kalau jatuh sungguh tak boleh lah. Jatuh sungguh memang tongging lah kawan tu, memang batal lah kalau dah tidur dalam keadaan gitu. Tu awih taba, permukaan lembut ataupun kerah, tak ada. Tak ada beza. Tak ada, tak jumpa lagi lah. Tak pernah, tak ada jumpa lagi perbezaan lembut ke kerah tempat maq'adah tu, asal tempat duduk saja. Sebab tu dia main royah dabah. Dabah ni kenderaan tunggangan ni biasa lembut. Tak kisah lembut ke kerah, tak biasa jumpa lagi lah lembut kerah, mana batal tak. Asalkan dia tutup tempat duduk tu ya. Tu tetap punggung situ. Tu kena try tu. Aku tetap punggung ni boleh kentut dia lagi. Kalau boleh kentut, rolik tak boleh kentut lah. Kalau dia normal lah. Kalau kurus sangat aku tak tahulah. Biasanya kurus normal ya. Kurus sangat tu nyakit panggil. Sampai tahap kecut. Sampai ke tahap kecut jubuk ni atas, pungkok ni turun bawah. Tu boleh jadi kentut tu. Sebab dia ada ruang untuk keluar angin. Jubuk ni atas, pungkok turun. Jadi boleh ada angin tu, boleh ada ruang untuk keluar angin. Wa laysa baina ba'dhi maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Asalnya tajafiyun. Tu isim laisa muakhar, baina ta'alluq satu mazhuf khabar laisa muqaddam. Walaysa, dan tidak adalah baina ba'dhi maq'adihi maq'adil mutawaddi tadi, antara sebahagian tempat letaknya, tempat duduknya nya mutawaddi, wa maqarrihi, dan tempat letaknya nya mutawaddi itu tajafin, ada renggang. Ada renggang. Tu dia kata ni tidak ada renggang. Sebab tu yang dalam kitab-kitab lain dia tafsir kata kalau orang yang terlalu kurus sangat, dia sehingga boleh ada angin, ada ruang untuk keluar sesuatu, maka tu batal juga walaupun dia tetap punggung dia ketika tidur. Sebab apa? Sebab ada ruang.
Sebab tu dia kata sebahagian daripada tempat duduk dan tempat menetapnya itu, jangan ada ruang sikit pun. Jangan ada ruang. Sebahagian lah, kalau semua lagi lah jangan. Dia kata sebahagian tu, sebahagian tempat duduk dan tempat tetap tu jangan ada ruang. Supaya apa? Lil amni, supaya jadi aman, min khuruji syai'in, daripada keluar oleh sesuatu, dhafa masdar pada fa'il, hina idzin, ketika itu, ay hina idz, qa'ada al-mutawaddi, ataupun hina idz qa'ada al-mutawaddi qa'idan mumakkinan maq'adatahu. Itu takdir itu. Hina idzin ay hina idz kana al-mutawaddi tu qa'idan mumakkinan maq'adatahu. Itu. Kita ambil atas balik lah. Itu ya. Hina idzin tanwin iwad jumlah yang mahzuf. Kemudian kata musannif, wa kharaja bil qa'idi, dan telah keluarlah bil qa'idi dengan qa'id orang yang duduk itu, al mumakkini, yang lagi pula yang tetap punggungnya itu, ghairuhu fa'il kharaja, ghairuhu ghairul qa'id al mumakkin, selain daripada orang duduk yang mumakkin, yang tetap papan punggung. Jadi orang yang tak tetap papan punggung batal lah. Kan naimi, dia pun bagi contoh, ai wa dzalika ghairul qa'idil mumakkini, dan bermula demikian contoh qa'id selain daripada wa dzalika ghairul qa'idil mumakkini, dan bermula demikian selain daripada qa'id mumakkin itu, kainun adalah ia, kan naimi, seperti mana orang yang tidur, ala naim ta'alluq ala qafahu, atas belakang tengkuknya naim. Dengan apa? Dengan mana apa? Sama ada tidur gini ke, dengan apa, terangkat sikit tubuh, ataupun tidur terlentang. Tidur terlentang pun biasanya dia sebut an-naim ala qafahu, makna terlentang, istalqa. Istalqa ataupun mustalqiyan, orang yang tidur terlentang. Tu tak ada apa. Ataupun muttaji'an, tidur sebelah lambung kanan pun masalah juga. Jadi batal lah. Kalau kita jadi muhasyi, kita kata an-naim ala qafahu laisa biqaidin, bukan qaid. Kenapa? Kerana tak semestinya tidur atas qafahu ya, bahkan tidur muttaji' pun batal juga. Tidur berdiri pun batal juga. Tidur berdiri pun batal juga. Tapi boleh iktiraf lagi. Sebab apa? Kaf tu bukan kaf istiqsaiyah, kaf tu litamthil je. Ira atau ira. Kaf tu litamthil, bukan lil istisqa. Kalau kaf al-istisqa dengan makna contoh ni saja kena pada ghairu al-qa'id al-mumakkin. Tu nahwu. Tu kena nahwu. Nahwu tu alat. Wa in istaghfara itu ghayah lah tu. Wa in istaghfara, okey, ghayah dia walaupun tidur terlentang tu, ghayah dia batal juga. Wa in istaghfara ay istaghfara naimu, apabila mencawat ia oleh naim tadi, iaitu dia sumbat jubuk dengan sesuatu. Syarak kata dia kena jangan ada ruang terbuka supaya tak keluar sesuatu. Okey, aku cawat lah, aku tutup lubang jubur, aku tutup lubang dubur, lubang dubur dan kubul. Kalau lelaki susah kau nak cawat tu. Perempuan lah, boleh taswir pun. Dia cawat, batal juga, batal. Jangan lawan syarak, dia panggil. Hang lawan, batal juga. Syarak kata lah, hang buat jalan lain, nak ada helah, tak boleh juga, batal. Tu bahasa kita lah. Wa alsaqa maq'adahu, dan menempelkan ia naim tadi akan maq'adahu, akan tempat duduknya naim, ataupun pungkuknya naim tu, bimaqarrihi, pada tempat tetapnya, pada tempat menetapnya naim. Dia tempek sungguh lah, tempek sungguh pungkuk dia sekali dengan jubuk tu di tempat duduk dia, tempek sungguh. Dia letaklah sesuatu yang mana kalau dia tidur tu dia tak menyenggeng. Letak sesuatu yang boleh tetap sungguh, pun batal juga. Dalam keadaan yang bukan duduk tetap lah. Tapi dia tidur, contoh tidur mutajak. Dia tidur mutajak, dia lekatkan, dia tempekkan tempat menetap tu, papan ke apa ke, dia tempek kat pungkuk dengan jubuk dia. Sambil tidur menyenggeng, sambil tidur di lambung kanan contohnya, batal juga. Nak lawan syarak kata batal. Tu wa bin naumi, tu atah pada bil qaid, ai wa kharaja bin naumi, dan keluar ia oleh dengan dipanggil muhtarazat. Matan bawa keluarkan
Matan dia bawa keluar mumakkinin maq'adatu minal ard. Syarah bawa mari muhtarazat, benda yang keluar daripada apa yang dicakap oleh matan. Itu orang bijak. Orang bijak ni dia boleh faham kalam yang qalil, kalam yang sikit tapi boleh hurai panjang. Sebab apa? Dia cerdik. Dia buat mari muhtarazat, benda yang keluar daripada apa yang matin sebut. Wa bin naumi, dan wa kharaja min naumi, dan keluar dengan tidur itu an-nu'asu, ngantuk. Ngantuk tak ada masalah. Ngantuk sama hadis. Lain no. Ngantuk tu tersengguk. Tu ngantuk. Sekali dia beritahu lah ngantuk tu mendatang apa. Dia boleh dengar lagi. Dia boleh dengar lagi orang cakap tapi tak faham. Itu ngantuk. Sama hadis lah. Sama hadis sah kalau ngantuk sah. Okay? Jangan tidur je. Tidur settle. Okay? Bila tidur habis. Kalau mengantuk tak apa lagi dia dengar. Tapi mengantuk. Macam mana? Dia panggil dengar bil quwah. Kalau dengar bil fi'li, tu tak ada khilaf lah. Dengar bil quwah tu tak ada masalah. Cuma dalam khutbah Jumaat ada khilaf. Dengar bil quwah ni sah ke tak? 40 muhadir. 40 orang yang hadir tu kalau semua bil quwah berlaku, adakah sah Jumaat tersebut ataupun tidak? Itu khilaf lah. Ada yang kata bil fi'li baru betul sah. Ada yang kata bil quwah pun boleh juga. Sama hadis boleh mengantuk. Kira sah. Apatah lagi dengar bil fi'li. Sebab dia tu dia panggil dengar bil quwah. Dia boleh dengar tapi tak dengar. Tapi tak apa nak dengar mana. Tapi boleh dengar dah hadis tu, dah dengar dah orang cakap tu tapi tak dengar dengan jelas sebab dia mengantuk. Wa awailu nash'atis sukri, wa awailu, dan awal-awal perkembangan mabuk. Yang ni apa? Awal-awal terjadinya mabuk. Dia tak mabuk lagi, on the way. Muqaddimah mabuk lah. Payah juga nak cerita, kita pun tak pernah mabuk ni. Muqaddimah mabuk, dia tak hilang lagi, dia masih ada lagi tapi dia on the way. Masa duk awal-awal tu belum lagi. Masa dia tengah-tengah dah tenggelam dah tu, dia dah mabuk sungguh, tu baru batal. Libaqai, ilak baik kata tak batal. Libaqai naw'in minat tamyizi, kerana masih kekal satu cabang daripada tamyiz. Masih kekal lagi tamyiz dia. Waktu mengantuk tu dia masih kekal lagi, dia tamyiz lagi. Dia ada tamyiz lagi. Begitu juga di awal-awal mabuk dia masih lagi ada mumayyiz, tapi tak penuh lah, dia ada sebahagian. Ma'ahuma, serta kedua-duanya, an-nu'as wa awaili nash'ati sukri. Kenapa iz min alamatin nu'asi? Kerana iz ta'lidiyah, kerana min alamatin nu'asi, min ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam taqdiruhu kainun, sima'u tu mubtada muakhar. Min alamatin nu'asi min littaba'i, sebahagian daripada alamat-alamat mengantuk itu ialah sima'u kalami mudhafu ilaih, al-hadirina mudhafu ilaih, mendengar akan idhafat masdar pada maf'ul, mendengar akan kalam orang yang hadir. Wa illam yafhamhu, wayahnya meskipun tidak sama sekali faham ia man tadi, orang yang nu'as itulah hu akan dia, akan kalamal muhadirin, akan perkataan orang yang hadir di sisi dia. Walaupun tak faham, dia masih dengar lagi tapi tak faham. Kalau dengar bil fi'li fahamlah. Kalau dengar bil quwah dia tak faham dah. Dia mengantuk-ngantuk, dia tahu apa nak, dia dapat tahu apa nak dengar mana dah. Maka tu dia panggil mengantuk. Mengantuk tak tahu tu. Jadi kalau tersengguk-sengguk tu tak ada apa lagi lah, tak ada masalah lagi lah. Kalau tidur ni sampai boleh mimpi dah. Dia boleh mimpi dah, dia pergi ke London, dia pergi tumbuk azam, tu dia mimpi lah. Dia pergi tiba azam, pergi terajang masuk ke dalam longkang, tu dah mimpi lah. Kalau tengok-tengok simak hadis mimpi tu, tu maknanya terputus dah dia punya simak dia. Habis. Wala yang qudu syakin, dan tidak batal oleh wudu orang yang syak. Wudu fa'il, syakin mudhaf ilaih. Tidak batal wudu orang yang syak. Syak apa dia? Hal nama, adakah tidur ia oleh seorang, au na'isa, atau mengantuk ia seorang, au ataf, ataupun hal kana mumakkinan, atau adakah ia syakun, orang yang syak tadi mumakkinan, mumakkinan maq'adatahu, masih kita tetap papan punggungnya, aula la yakunu mumakkinan, takdir la yakunu syakun mumakkinan, ataupun orang yang syak tadi tidak mumakkin maq'adatahu, jadi syak. Aku ni tadi mengantuk ke tidur, boleh pula syak. Syak sebab apa? Sebab nak kata mimpi tumbuk azam, aku rasa macam tak tumbuk lagi. Nak kata tak tumbuk langsung, aku duk geram kat dia. Jadi dia syak. Aku mengantuk kau tidur ni, batal wudu? Tak batal. Tak batal sebab syak. Kenapa? Al-aslu adamu. Tu senang, kaedah mudah.
Al-aslu adamu, asalnya tak ada. Asalnya tak berlaku. Ataupun al-yaqinu la yuzalu bisyakki, itu ma'ruf lah. Ataupun al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, macam mana? Contoh tidur terlentang dan sebagainya ni untuk batal atau tidak? Untuk batal atau tidak? Tidur terlentang untuk batal atau tidak? Tidur terlentang batal sebab tidur. Sebab tidur terlentang batal. Kalau tidur orang mengantuk tak batal. Tidur orang mengantuk, kalau mengantuk tak batal. Mengantuk bukan tidur. Jangan cakap kalau tidur orang mengantuk. Tak, dia tak panggil tidur. Ada laisa binaumin, bukan tidur. Dia kena kata kalau orang mengantuk kelentang. Tu betul ayat dia. Kalau orang tidur, kalau tidur orang mengantuk, tidur dah. Ayat tak kena. Nak tanya tahu dah, tapi tak, ayat tak kena. Kalau orang mengantuk terlentang, adakah batal ke tidak? Tak batal. Kalau orang yang tidur terlentang, batal ke tidak? Batal. Tu ayat yang betul. Kena mengaji ilmu wada' pula lah. Ilmu wada', ilmu alat kan. Dia punya persoalan tu faham dah, tapi silap ayat. Macam orang tanya bakhik lah. Kan? Geram tengok. 1 sampai 5 ni saya mari hik. Kepala otak keluar darah sudahlah. Mari hik apa dia? Hik tu hukum. Itu sehari sampai keluar hari yang ke-17. Dah mana satu hik, mana satu isi Allah. Kepala otak hampir hukum. Apa patutnya kata 1 dengan 5 saya keluar darah merah. 6 sampai 10 keluar darah hitam. 11 sampai 17 keluar darah kuning. Mana satu haid, mana satu istiadah. Tu baru betul soalan. Ini soalan tak betul. Macam mana nak jawab? Allah belak. Geram tu. Itulah perempuan ni. Suruh nikah tak boleh. Suruh nikah tak mau nikah. Kalau tak mau nikah mengaji tak mau juga. Aku tak tahu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yanqudu, kata syar, kata musannif, kata matin, wa yanqudu, habis tu yang kedua. Apa pula tu? Kan terkeluar daripada duduk yang tetap oleh selainnya seperti tidur terlentang. Keluarnya ini untuk nak kata batal wudu. Tapi kenapa ada sekali untuk yang mengantuk? Ngantuk tu nak keluar tidur. Tidur. Nak keluarkan perkataan tidur. Mana kalau mengantuk tak kira lah. Mengantuk tu tak kira. Mengantuk tu dia duduklah macam mana pun tak kira. Nak keluar hak tidur tu. Jangan gabungkan ayat. Tidur yang tetap punggung. Makna mengantuk hak tetap punggung macam mana? Dia nak keluarkan mengantuk tu. Tidur, bila sebut tidur nak keluarkan mengantuk. Mengantuk apa posisi pun tak ada masalah. Sebab mengantuk, sebab dia bukan tidur. Faham? Dia sedar. Dia buatlah macam mana pun tidur, duduk ke, diri ke, terlentang ke, dia mengantuk, dia tak tidur lagi. Tak tidur tak ada masalah lah. Yang tetap papan punggung pula kalau tidur. Kalau tidur yang tetap papan punggung. Okey, tidur. Kalau dah tidur, okey, tidur ni dia tetap papan punggung ke tidak? Tetap papan punggung. Tak ada lah. Sebab tu dia kata illa nauma mumakinin, bukan dia kata illa nuasi mumakinin. Tak ada. Kalau nuasi mumakinin tak ada isu. Nauma qa'idin mumakinin maq'adatahu, duduk, tidur orang yang duduk yang tetap papan punggungnya. Tu baru ada isu. Tu tak batal. Makna kalau tidur yang bukan tetap papan punggung tak batal. Tetap yang bukan tetap papan punggung batal. Keluar hak tidur, perkataan tidur tu keluar apa dia? Keluar orang yang mengantuk. Orang yang mengantuk mutlaqan tak batal. Orang yang awal mabuk mutlaqan tak batal. Gitu. Janganlah gitu. Aku dah geram lah ni. Sebit tak ada depan. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yanqudul wudu'a massul wadihi wal khuntha. Wa yanqudu, dan batal ia oleh fa'il al-wudu'u oleh wudu'. Silap. Wa yanqudul wudu'a massu. Massu tu fa'il, al-wudu'a maf'ulun bih. Wa yanqudul wudu'a, dan batal akan wudu itu oleh sentuh. Sentuh apa? Masu dia. Dia kalau ikut matan tu masul qubulil adami. Okey, dia selit sikit. Masul wadihi. Ni pun kalau orang yang tak reti. Kalau khutbah tu biasa mengantuk lah. Dia jangan gitu. Jangan kata biasanya kalau tersengut-sengut masa khutbah tu ngantuk lah kan. Kena tengok lah dia mimpi ke tak.
Itu ya. Kalau dah macam ni dah, macam simak hadis hari tu, memang macam ni ya. Itu kan mengantuk tu, tidur. Tu kena tengok tu. Ni pun satu day ni. Tak semesti. Dia kena otak, kena pekor. Okay? Tengok simak hadis hari tu, tanya Pak Ih. Ada macam ni. Tu kan mengantuk tu, tidur. Yang mengantuk ni kawan aku sebelah ni, Pak Ih ya. Pak Ih duduk macam ni. Tu mengantuk lah. Macam rocker lah. Macam K-pop lah aku tengok. Kalau dah macam ni, dah letak gini ataupun dah macam ni diam tu bukan mengantuk tu. Tu dah tidur. Biasanya mengantuk ni tersengguk-sengguk. Tu ngantuk. Habis. Tak dengar simak hadis lah itu. Tengok itu simak hadis, berlambak orang tidur. Bukan mengantuk, tidur. Boleh beza. Kami je mengantuk sikit-sikit. Mengantuk, ada orang jaga tepuk-tepuk pun. Tu okey lah. Ni jangan tidur ya. Tidur habis. Mana tadi? Hilang. Al-wadih. Masul wadihi. Menyentuh menyentuh orang menyentuh orang yang wadih. Orang yang jelas lah. Di sini masul wadihi. Kalau orang yang tak biasa, ni idhafat apa? Idhafat fa'il ke idhafat maf'ul? Boleh soal ke? Ni idhafat masdar pada maf'ul, bukan pada fa'il. Iaitu menyentuh akan orang yang wadih. Akan orang yang jelas. Tu. Menyentuh akan orang yang wadih. Yang ni yang berlainan jantina lah. Bukan sesama dia kan. Kalau sesama jantina tak ada apa tu. Perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, tak apa tu, tak lah. Tak ada isu lah tu. Hak ni menyentuh seseorang jantina lain, menyentuh yang wadih, iaitu perempuan yang wadih atau lelaki yang wadih. Kata wal khuntha ataupun khuntha, itlaq khuntha muskil ataupun khuntha muskil batal kerana ada ihtimal lelaki perempuan. Itu ya. Sebab tu batal. Perempuan sentuh dia batal, lelaki sentuh dia batal. Ihtimal lelaki perempuan. Sebab apa batal dua-dua? Sebab ihtimal lelaki ataupun perempuan. Adapun khuntha wadih, hak tu wadih lah, tak ada masalah lah. Juz'an menyentuh tak kena idhafat masdar pada fa'il. Bukan idhafat masdar pada fa'il tu sebab juz'an tu maf'ul masu. Juz'an min tu bayan juz'an. Tu. Tengok. Nampak ah. Jadi idhafat masdar pada fa'il. Nak kata orang yang wadih dan orang yang khuntha menyentuh akan satu juzuk. Nak kata sentuh kubur dubur ni. Sentuh kubur dubur ni. Bukan sentuh laki perempuan tu. Sentuh dubur kubur ni. Okey, dia kata menyentuh oleh orang yang wadih dan orang yang khuntha akan satu juzuk walau kanal massu, walaupun adalah sentuhan itu khabar sahwan. Sahwan khabar kana mahzuf. Au mukrahan walau kanal massu mukrahan, walaupun sentuhan tersebut berlaku kerana dipaksa. Batal juga batal. Juz'an tu mana? Min kubuli adamiyin bayan. Daripada kubul anak Adam. Ni baru betul menyentuh kubul anak Adam yang wadihin, yang wadih juga. Jadi orang wadih sentuh kubul yang wadih batal. Orang khuntha sentuh kubul yang wadih batal. Okey. Wadihin yang wadih. Mana kalau sentuh khunsa, kena sentuh dua-dua. Kalau salah satu tak batal. Khunsa ni special sikit. Khunsa ataupun orang wadih sentuh kubul salah satu yang khunsa muskil tak batal kecuali sentuh dua-dua. Macam hak tadi itulah hak hadah tu. Keluar salah satu daripada dubur khunsa tu tak batal, melainkan keluar dua-dua baru batal kerana ada ihtimal. Hak satu zaidah, hak satu asal. Tu Kemudian farjin wadih itu mendatang apa? Badal farjin, farah atau atoh, wa zakarin dan zakar. Itu wadih lah. Farah sungguh, zakar sungguh. Salah satu je, bukan dua-dua. Kalau dua-dua dia ihtimal, dia muskil. Hatta qulfatihi hatta lil jarah. Hatta qulfatihi sehingga kuluknya. Nyo mana? Nyo wadih tu. Nyo orang yang wadih tu. Hatta sentuh kuluk sekali pun.
Yang sunat batal juga. Tapi kuluk sifat al-muttasilati yang bersambung ia kuluk tadi walau ba'dan. Yang bersentuh, yang kuluk yang bersambung Kalau kuluk yang bersambung. Kuluk yang bersambung walau ba'dan ay walau kana. Tu. Tak. Hatta qulfatiyah muttasilah titik situ. Walau tu ghayah lain. Sehingga kan pada kulfah yang bersambung batal. Kalau kulfah yang tak bersambung, tu muhtarazat tu. Kalau kulfah yang tak bersambung, tak batal. Ghayah baru walau ba'dan ay walau kana al-wadihu, jikalau adalah yang wadih, yakni daripada dua lak tu, ba'dan khabar, ba'dan sebahagian, minhuma minal farji wa dzakarin, munfasilan hal keadaan, tu hal keadaan separuh, hal keadaan terpisah, silap, munfasilan hal keadaan terpisah, ay hala kau hala kaunil wadih, hal keadaan wadih yang daripada farah dan zakat tu munfasilan, berpisah ia. Tapi in baqiya ismuhu syarat kata batal meskipun farah dengan zakat tu terpisah daripada badannya, batal juga sentuh dengan syarat jikalau in baqiya ismuhu, jikalau kekal oleh namanya kullim minhuma, setiap satu daripada farah dan zakat tadi. Jadi kalau sentuh orang muskil, kunsa muskil sentuh orang wadih sentuh orang wadih mana? Wadih farah, wadih zakat, sehingga sentuh kuluk yang bersambung dengan dia sekalipun. Adapun kuluk yang tak bersambung dengan dia tak batal. Dan zakat dan farah tadi perlu batal walaupun sebahagian, dia sentuh sebahagian daripada kedua-duanya dalam keadaan munfasilan, dalam keadaan terpisah. Terpisah tu batal walaupun sentuh sebahagian dengan syarat masih kekal namanya dia panggil zakat, masih kekal dia panggil farah. Adapun hancur tak kekal dah nama farah tu, tak dipanggil farah dah, tak dipanggil zakat dia, sentuh pun tak batal. Tu dalam kashful lithab ni masalah dalam kashful lithab ni. Dalam furu' sa'ih ada au duburihi, atah kepada mana? Atah pada kuburi adamin, ai au duburi adamiyin, ataupun dubur anak Adam. Wahwa, apa dubur anak Adam? Ada setengah orang kata apa dubur anak Adam, kat mana hak batalnya? Wahwa al-istinaful bayani jawabun amma yuqal, wahwa, dan bermula dia duburuhu ialah khabar multaqa mudhaf ilaih al-manfadhi. Multaqa tempat bertemunya ruang, jalan tembus, saluran tu lah. Manfah ni saluran, tempat bertemu saluran ni bulat tu, tempat bertemunya mana? Hak sekeliling dia tu lah. Hak ni contoh, hak ni manfas. Habis tunjuk ni. Jangan hapi jimok sini pula. Hak ni manfas. Ni macam dubur ni. Dubur kita ni kecil, bila berak dia baru besar. Ni manfas. Kecil lah. Sekeliling ni. Ni multaqa dia panggil. Keliling ni multaqa. Sentuh situ batal. Tu. Apa yang bertemu saluran keluar tu. Ini saluran keluar sini. Ni saluran ni. Ni nampak besar sikit lah. Bagi besar sikit. Asalnya jubok macam ni lah. Dia besar sikit. Bagi nampak. Hak ni lubang dia. Hak keliling ni. Hak keliling ni batal. Sentuh sini. Adapun sentuh sini-sini tak batal. Hak ni pungkok ni. Bukan dubur. Sentuh pungkok tak batal. Hari dia sebut. Sentuh telok tak batal. Sentuh pungkok tak batal. Hari dia sebut. Syekh Nawawi memang jelas terang. Sebab dia ingat mesti ada persoalan di kalangan orang Melayu. Kadang-kadang orang tanya, pegang telok batal? Orang lelaki tak batal. Pegang telok sendirilah, bukan perempuan pegang telok dia. Perempuan pegang telok dia batal, kawan tu batal. Ni pegang telok sendiri. Tu dia kata fala yang qudu batinu safhatin, maka tidak batal oleh batin safhah. Batin safhah, yang ni batin safhah ni pungkok lah. Batin pungkok. Dia ada zahir pungkok, batin pungkok. Main pungkok yang ni. Pungkok hang sungguh. Dia ada batin. Mana dia ada zahir? Zahir mana? Iaitu kita sentuh tu. Kita berdiri, kita sentuh. Tu zahir pungkok. Batin bila kita duduk. Terbuka tu, tu batin. Satu-satu nak tunjuk tak batal. Yang punya sentuh multaqa al-manfas saja batal. Sebab orang takut ada klip, orang kata hak ni tak batal kot, hak dalam kot batal, perlu tang dalam tu lain. Sentuh tu pun batal dah, patah lagi dalam. Fala yang khudu batinu safhatin wa unthayani
Wa unthayani, dan 2 biji telur. Unthayani. Boleh cakap kuat derah ni, sebab rumah tak ada orang. Wa unthayani, dan 2 biji telur. Sentuh telur nyeri, tak patah. Bini sentuh, batal. Tu ya. Bini sentuh, batal lalu. Okey. Habis. Wa'anatun. Anatun ni satu istilah bulu yang berada di atas zakar. Di sekeliling tu lah. Zakar, bulu di atas tu. Tu dia panggil anah. Sentuh bulu tu, tak patah. Wa sya'run, dan satu bulu. Nabata sifat yang tumbuh ia bulu. Fauqa zakarin au farjin. Bulu yang tumbuh atas farah. Farah. Nak tunjuk juga mampu aku. Ni kotak tisu. Contoh hak ni farah. Hak ni keliling dia. Hak ni farah. Bulu tu tumbuh di farah ni. Hak ni lubang masuk zakar. Hak ni tepi-tepi dia. Bulu tumbuh di sini, bukan tumbuh di sini. Tumbuh di sini ni dipanggil anah juga ni. Tumbuh di sekeliling kemaluan tu. Hak dalam kemaluan sekali. Dia tumbuh. Ataupun zakar. Zakar tu dia tumbuh sekeliling ni. Dia tumbuh bulu. Tu dia panggil sya'run nabata fawqa zakarin. Hak tu kalau kita sentuh, tak patah. Sentuh zakar, patah. Sentuh farah, patah. Patah hak tu. Habis. Kata Matin rahimahullahu ta'ala. Sebab apa kalau isteri pegang testis 2 biji tu batal wuduk? Tanya soalan apa? Dah isteri pegang kita, batal. Tu. Isteri pegang, batal. Dia punya line tak apa bagus pula ni. Sini hujan. Sekarang hujan tak? Sini hujan lebat. Biar alhamdulillah lagi boleh. Kemudian kata musannif, minhu, sebahagian daripadanya, bukan. Minhu, daripada dirinya, kena baca matan, takut sila. Minhu, dia kata massu qubuli adamiyyan aw duburihi, minhu, daripada dirinya, ai minal masi, daripada orang yang menyentuh. Daripada orang yang menyentuh. Orang yang menyentuh tu batal tak? Batal. Au min ghairihi. Bukan. Orang yang menyentuh dengan makna dirinya sendiri. Dirinya sendiri menyentuh zakar dia. Batal tak? Batal. Au min ghairihi min ghairil masi, ataupun orang lain yang pergi pegang dia. Batal tak? Orang tu batal. Ataupun orang lain pergi pegang zakar dia. Batal. Orang lain pergi pegang jubuk dia. Batal. Diri dia pun batal dah. Orang yang tukang menyentuh dia sendiri ni batal dah. Ataupun orang lain lagi batal. Kerana apa batal orang lain tu? Huwa, bermula dia. Dia almasu min ghairihi afhashu. Terlebih buruk keji dia. Diri dia sendiri hak tak buruk pun sentuh batal. Orang lain sentuh lagi keji, lagi batal lah. Lagi batal lah sebab keji. Kecuali bini lah. Bini tak ada apa tu. Halalan tayyiban mubarakan fi. Tu ya. Sentuh bijuz'in. Sentuh dengan satu juzuk min batinir rohati, daripada batin tapak tangan, wa butunil asabi'i, dan batin jari. Tafsir wal munharifi ilaihima. Itu atas tu. Batin tapak tangan ni, batin tapak tangan roha, batin asabi'. Lagi pula wal munharifi ilaihima, dan tepi-tepi, bahagian tepi. Payah juga nak terjemah. Wal munharifi, tepi-tepi, ilaihima, ila rohah wal butun. Ila rohah wal butun. Tepi-tepi tapak tangan dan batin jari. Mana? Indan tibaqir rohataini, tatkala kita menutupkan 2 tapak tangan, ma'ayasiri tahammulin, serta dalam keadaan intibaqur rohataini, intibaq ta'alluq ma'a, tutup 2 tapak tangan tu serta yasiri tahammulin, serta sikit tekan. Jadi apa beza dia tu? Dia ada 3. Pertama rohah, tapak tangan. Kemudian yang kedua asabi', batin asabi'. Yang ketiga ialah tepi-tepi sikit daripada batin tangan dan tepi-tepi sikit daripada asabi', yang mana kalau kita tekakkan sedikit, jangan tekan sangat ambil makan tempat lah. Dia tekan sikit saja. Sikit je tepi tu. Hak tu batal.
Mana kalau yang tak bertemu dengan dua tapak tangan ni, maka tak atas, kepik gini. Ni zakat kepik gini. Tak atas. Zakat pegang aku ni, tak atas. Kepik gini tak atas. Tapi kalau dia serong sikit, batal. Dah batin tu. Tu. Main-main bak lah sulit lah ni. Wala farqa thabitun, dan tidak sama sekali beza sabit ia baina kaunil yadi masatan lizzakari au mamsusatan lahu, dan tidak ada perbezaan sama sekali antara keadaan tangan itu menyentuh bagi zakar, menyentuh akan zakar, lam litaqwiyah ataupun lam zaidah. Zakar tu maf'ul masah, yang menyentuh ia akan zakar, au mamsusatan lahu lidzakar, ataupun sesuatu yang disentuh padanya pada zakar tadi. Tidak ada beza. Tidak ada beza orang yang menyentuh zakar tu sendiri, keadaan tangan yang menyentuh zakar, yakni orang yang menyentuh zakar dengan tangan, ataupun zakar itu disentuhkan oleh orang lain. Jadi orang yang menyentuh dan orang yang menyentuh zakat tu sama ada diri dia ataupun orang lain tu batal lah. Diri dia sendiri pegang zakat batal. Orang lain pegang zakat dia, orang lain tu batal. Kalau berlainan jantina, kita batal, dia batal. Itu ya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, kabiran. Apa dia ni? Tu wa butun asal kabiran au saghiran. Yang kita sentuh tu sama ada kabiran, ai sawaun kana sawaun kana qubulu adamiyyin kabiran. Tu kabiran khabar kana mahzuf taqdiruhu kana sawaun kana qubulu adamiyyin kabiran, sama ada adalah kubul anak ada itu orang yang dewasa, ayil adami daripada kalangan manusia, al mamsusu qubuluhu yang disentuhkan akan kubulnya, kubulu naik fa'il, mamsushu mudhaf ilaih yang disentuh akan kubulnya anak adam itu, au duburuhu duburul adami ataupun duburnya dubur anak adam tadi. Jadi yang kita sentuh kubul dia ataupun dubur dia daripada orang dewasa, orang wadih ataupun khutha, sentuh orang dewasa punya kubul ataupun dubur batal. Al-adami al-mamsusu. Kita menyentuh anak Adam, menyentuh akan orang dewasa, yakni di kalangan anak Adam yang disentuh. Dia lah yang disentuh, kita batal. Kita sentuh dia, sentuh dubur dia atau sentuh kubul dia, batal. Tu kalau dewasa. Au saghiran ataupun budak kecil. Ghayah walau ibna yaumin, ai walau kana saghira ibna yaumin, walau kana saghiru ibna yaumin, meskipun adalah orang budak kecil itu sehari saja, ibna yaumin umur sehari. Walaupun sehari. Kenapa? Li sidqismil qubuli wad duburi alaihi ala bani yaumin. Kerana terbenarnya akan idhafah masdar pada kan. Boleh jadi idhafah masdar pada fa'il. Kerana terbenarnya, bukan membenarkan, terbenar. Bukan membenarkan. Kalau membenarkan idhafah maf'ul li sidqi. Kalau idhafah maf'ul li tasdiqi. Li sidqi, kerana terbenarnya oleh nama kubul dan dubur atas anak yang satu hari tadi. Dia panggil dubur tak? Dia panggil dubur. Dia panggil kubur, dia panggil kubur. Batal. Habis. Walau waladahu walau maitan. Walau waladahu ni ghayah bagi musannif. Walau waladahu ay walau kana as-saghiru waladahu waladal masi. Meskipun adalah anak kecil itu ialah orang yang anak dia sendiri, anaknya anak orang yang sentuh tu sendiri. Walau mayitan, tu royah berapa tu? Walau mayitan ay walau kana asyakhsu sawa'un kana al-kabiran aw saghiran, itu mayitan, mati iyo. Walau mayitan ay walau kana asyakhsu mayitan. Dah senang. Jikalau adalah seorang itu mati sekalipun, kita sentuh orang mati tu batal kita. Kenapa? Li baqa'il ismi wa syumulil hurmati, kerana masih kekal nama ismi tadi, ismil qubuli wad duburi. Tu dia panggil alif lam lil ahdi dzikri, kerana sudah sebut dah ismil qubuli wal duburi. Sekarang dia sebut alif lam saja, al-ismi ai ismil qubuli wad dubur. Lagi pula ataf yang kedua, wa syumulil hurmati, dan syumulil hurmati
dan merangkumi oleh pengharamannya. Yakni apa? Masih lagi haram walaupun dia mati. Merangkumi masih lagi tertakluk dalam hukum haram sentuh. Habis. Bukan. Wa syumulil hurmati, dan masih melengkapi kehormatan dia. Masih ada muruah lagi walaupun mati. Jadi jangan sentuh lebih kurang. Tu maksud dia. Bukan haram. Wa syumulil hurmati, kerana masih merangkumi dia punya kehormatan dia. Masih ada kehormatan lagi walaupun mati. Jangan sentuh lebih kurang. Jangan sentuh zakat lebih kurang, kubur lebih kurang, maka batal juga. Tu. Okey. Tu ilah dia. Ilah bagi batal. Wis. Kata musannif, wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basharatai rajulin. Ni baru sentuh. Ni yang ketiga, yang keempat. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan akan maf'ul bih wudu. Akan wudu. Okey. Iltiqa'u fa'il, oleh pertemuan basharatai, dua tu mana tadi? Iltiqa'u basharatai rajulin, bertemunya dua kulit lelaki. Rajulin ay zakarin, yakni orang lelaki lah. Wadihin, zakarin wadihin, lelaki yang jelas. Mana lelaki yang apa nama tadi? Lelaki yang jelas lah. Lelaki yang jelas. Rajulin, ni nak tafsir makna rajulin. Rajulin di sini bukan makna khuntha, tapi zakarin wadihin, dengan makna orang lelaki yang sungguhlah ada kemaluan, ada zakar. Walau mamsuhan, walau mamsuhan ay walau kana iltiqa'u basharatai rajulin wa imra'atin, tu mamsuhan, walaupun disentuh. Bagi perempuan dan lelaki yang bersentuh ni, orang yang menyentuh, orang yang disentuh batal lah kau. Sebab tu dia kata walau mamsuhan. Ini menolak qaul dhaif yang kata kalau orang yang disentuh tak batal, orang yang menyentuh je batal. Qaul dhaif yang kata orang yang disentuh ni tak batal, tu boleh guna pada bab haji lah. Ataupun kita saja main dengan bini ya. Bini nak buat apa? Bini nak buat onang gitu. Tentang kali pertama jumpa kan, pahakat nikah, nak buat kita batal sembahyang. Nak pegang. Kononnya nak bagi batal. Kita ni ngaji alim sikit, lebih sikit. Kita pun kata, tak batal. Orang yang disentuh tak batal, ada qaul. Awam tak ni ya. Susah juga tu laki alim lajak. Ada cara, ada jalan. Mamsuh, orang yang disentuh tak ada. Orang yang batal. Sudah. Bini tadi. Wa imra'atin, dan juga perempuan, ai untha wadihatin, tu tafsir imra'ah dengan makna dia bukan khuntha lah. Dia bukan khuntha, bukan perbahasan khuntha di sini, perbahasan lelaki dan wanita yang betul-betul wanita dan lelaki. Wadih. Wa in kana ahaduhuma mukrahan, meskipun adalah salah satu daripada keduanya, rajul dari imra'ah tadi, mukrahan, dipaksa, walaupun dipaksa orang batal. Au mayitan, ataupun mayit atau mukrahan, ataupun dia mau mati batal juga. Lakin bersentuhan tadi bagi orang yang mati batal wudu, lakin tetapi la yantaqidu wudu'ul mayyiti, tetapi tidak batal oleh wudu mayit. Orang yang sentuh batal. Orang yang mayit yang disentuh tak batal. Au jinniyan, ataupun sentuh jin tak batal. Sentuh jin bukan. Au jinniyan ni atau kepada atau pada kata mukrahan, yakni in kana ahaduhuma jinniyan, batal juga. Ni atas satu qaul lah. Pandangan yang satu lagi, atas satu qaul, jinniyan ni batal. Mana Syekh Nawawi berpandangan kata sentuh jin batal. Berbit sikit sentuh jin batal. Berbit sikit sentuh jin batal. Ini atas pandangan yang mengatakan boleh nikah dengan jin, batal. Atas pandangan yang boleh nikah jin. Adapun pandangan yang mengatakan tidak boleh dan haram nikah dengan jin, maka tidak batal. Tidak batal. Habis. Dua orang lelaki dan perempuan tu kabiraini, dewasa kedua-duanya. Apa murad kabiraini? Wal muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki. Ai bi kabiraini, dengan perkataan kabiraini itu bil kabiri. Tak ya. Wal muradu bil kabiri, selalu dah.
Wal muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki bil kabiri, dengan kabir dewasa itu, fi zakari, pada lelaki, al-kabir fi zakar, yang mana dewasa pada orang lelaki itu, khabar al-mushtaha, yang al-mushtaha tab'an, yaqinan, yang ada keinginan seksual, dia panggil. Ada keinginan seksual, ada ada mari reng, okay? Tab'an secara tabiat, yaqinan secara yakin, li dhawati at-tiba'is salimati. Okay? Tu dia ada keinginan lah, mushtaha ni dia ada keinginan. Dia ada keinginan secara tabiat, memang ada keyakinan, memang ada keinginan, yakinan lagi pula yakin, li dhawati at-tiba'i as-salimati. Li dhawati at-tiba'i as-salimati. Li dhawati at-tiba'i as-salimati. Kerana mempunyai tabiat yang sejahtera. Maksud apa ni? Li dhawati tabi'ati salimati ni. Dengan makna dia normal lah. Ada keinginan, berasa keinginan rank tu secara normal, secara normal kepada seseorang. Bukannya terlajak dan bukan terkurang. Kalau terkurang biasanya ada penyakit. Mati pucuk kau, kurang ada keinginan kau. Tu okay? Kalau terlajak sangat, dia tengok orang yang bukan li dhawati, bukan kerana, kepada orang yang punya tabiat yang sejahtera. Yang ni kepada orang yang punya tabiat yang sejahtera. Yang ni orang yang normal lah, yang orang yang sepadan dengan dia suka. Bukan terlajak sangat macam mana? Contoh dia ni orang yang ada keinginan secara tabiat. Dia suka kepada orang yang budak-budak 2 bulan. Tu jeng. Hak tu bukan tibak salimah. Itu bukan al-mushtaha tab'an yaqinan li dhawati tiba'i salimah, bukan. Dia kena li dhawati tiba'i salimah ni, dia suka kepada perempuan, contoh lelaki ni nisbah suka pada perempuan yang umur 15 contohnya. Umur 18, dia ada syahwat ke situ. Tak apalah. Tapi kalau dia suka kepada budak-budak umur 3 tahun baru, dia ada keinginan seks kepada budak 3 tahun. Tu masalah. Tu terlajak. Ataupun terkurang. Kita dah umur 20 dah. Tengok orang kita tengok orang perempuan yang berumur 23 contohnya, kita tak berasa apa. Tu pun tak jadi juga. Jangan kata, aku tak berasa apa, sentuh pun tak apalah. Tak boleh. Itu masalahnya hang punya syahwat masalah. Mustaha taba'an yaqinan hang tu masalah. Sedangkan orang yang umur 23-nya, orang perempuan umur 23 ni, zawatu tiba' salimah, zawatu tiba' salimah bagi dia dah. Tabiatnya, kebiasaannya boleh dah nak suka. Tapi dia tak ada keinginan. Itu masalah. Hak ni yang normal, ghaliban, oleh orang mustaha tab'an yaqinan li dhawati tiba'i salimah. Walau sabiyan. Tu walau sabiyan ay walau kana dzakaru sabiyan, meskipun lelaki tersebut masih budak, walaupun belum balik lah maksudnya. Walaupun belum balik, tapi dia sudah ada mustaha, dia ada keinginan dah. Biasanya murahiq lah. Dekat-dekat balik, dia panggil istilah murahiq ni dekat-dekat balik. Walau sabiyan, meskipun sabi. Meskipun sabiyan, walaupun sabiyan. Sebab ni untuk lelaki. Dia bukannya royah untuk sentuh untuk tengok orang yang lawan jantina. Sebab sekarang kita duk bahas bab lelaki. Lelaki suka pada perempuan, walaupun lelaki tersebut masih lagi sabi, tapi dia ada mustaha tab'an yaqinan, maka hak tu dah dikira sebagai batal wuduk kalau dia sentuh dengan orang yang berlainan jantina tadi. Tu yang orang yang tak dikira mustaha tab'an yaqinan li dhawati tiba' salimah ni, kalau dia tu contohnya umur dah 15.
dia terlajuk, dia syahwat dia kepada umur bayi, kepada bayi setahun ataupun budak-budak setahun, budak-budak umur 2 tahun, diri dia tu suka kepada orang itu. Tu bukan dia suka kepada zawatut tiba'us salimah. Ataupun dia ni orang yang umur 15 ataupun 20, tapi dia tak apa nak suka mana, tak apa nak berasa mana dengan orang perempuan yang umur 25 dah. Yang dah berkembang dah tubuh dia, tak apa nak suka. Tu lain, itu tidak normal tu. Ni walau sabiyan, yakni nisbah kepada orang yang nak batal sembahyang ni, yang bila sentuh dengan orang lain. Orang mana? Orang yang ada zawatut tiba'us salimah. Budak ni ada mustahar dah, ada keinginan dah, ada dah, maka batal dah. Itu maksud dia. Wa fil untha ay wal muradu bil kabiri fil untha, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan dewasa pada perempuan tu ialah khabar al mustahatu, yang berkeinginan oleh perempuan tadi, tabaan secara tabiat, yaqinan yang yakin, yang wajar ataupun yang secara yakin lah. Tabaan yaqinan ay tabaan yaqiniyan, secara tabiat yang bangsa yakin. Betul-betul lah tabiat dia memang suka, memang dah ada keinginan. Lidhi saliqatis salimati, betul dah tu? Macam tak betul tu. Lidhi tiba'is salimati, nuskah ni silap. Pelik tu. Lidhi latis saliqah, mana pula saliqah? Lidhi tabi'atis salimati, macam tadilah. Lidhi tabi'atis salimati, kepada, terjemah mudahnya, kepada orang yang mempunyai tabiat yang sejahtera. Yakni dengan makna dia suka orang yang sejenis dia, orang yang boleh dah kita nak layak dah dan normal kalau kita bersyahwat pada dia. Tu payah kau ni. Kalau kita suka pada seorang, orang yang kita suka tu goliknya secara normalnya memang patut disukai. Tu bukannya orang yang tak patut disukai ataupun patutnya disukai tapi dia tidak menyukainya. Tu tak. Orang yang tak patut disukai contohnya apa? Contohnya umur baru 2-3 bulan dia berasa syahwat ke dia dah. Tu tak. Itu dia panggil bukannya zittiba'is salimah, bukan. Orang tersebut belum lagi zittiba'is salimah, untuk dia ni mustahar, tapi tiba-tiba dia ni mustahar kepada dia ni berkeinginan pada dia. Tu tak kira. Ataupun dia ni mustahar, dia ni tidak mustahar kepada orang yang sepatutnya ada zawatut tiba'is salimah dah, tapi dia tak apa nak suka mana, dia tidak ada keinginan. Tu tidak dijadikan dhabit. Yang jadi dhabitnya uruf, meskipun dia itu tidak ada keinginan, dan meskipun dia ni keinginan syahwat yang terlalu tinggi sehingga tahap 2 bulan pun dia dah ada syahwat dah, masih lagi diukur syahwat secara ghalib, mustahar yang ghalib secara uruf. Walau sabiyatan ay walau kana al-untha sabiyatan, walau kanat al-untha sabiyatan, meskipun perempuan tadi masih budak-budak kecil tapi dia dah ada mustahar. Bila sekarang budak-budak kecil yang ada mustahar ni biasanya nak dekat balik lah, dia panggil murahiq ataupun murahiqah, dekat-dekat balik. Kalau balik lah, balik lah, yang dekat-dekat balik dia panggil murahiq. Sabiyun bawah sikit pada murahiq. Ni walaupun sabiyatan nak on the way ke murahiq lah kita kira. Dia dah berasa malu dah, berasa malu sikit dah perempuan tengok orang lelaki walaupun dia belum balik lagi. Tu dia panggil ada mustahar tu. Jadi kalau sentuh dia batal, dia sentuh kita batal. Ajnabiyya ini wallahu ta'ala alam. Sallallahu. Ya, dua-dua mustahar, dua-dua. Tengok ibarat elok tu. Al-kabira ini batu di tafsir. Al-mustaha taba'an dari sudut zakar, al-mustaha taba'an dari sudut perempuan. Dua-dua kena. Adapun salah satu tak kena lah. Laki sentuh budak umur perempuan 5 bulan. Tak ada tak atas. Kalau batal jenuh kita. Salam dengan budak tadika, kita umur 25, kita tak ada keinginan bukan dia. Contoh kalau kita dah ada kita dua-dua keinginan, betul lah, dua-dua keinginan, dua-dua yang boleh berkeinginan, yang sepatutnya berkeinginan. Jangan ukur pada diri dia, ukur uruf. Sepatutnya kawan ni patutnya suka dah, ada suka sama suka dah sebab boleh, sebab apa, sebab dia dah besar dah. Berkemungkinan boleh suka-suka dah, walaupun dua-dua tak suka. Walaupun dua-dua tak naik syahwat, bukan tunggu naik syahwat ni, bukan tunggu naik syahwat, boleh suka, boleh tak suka, dua-dua mesti ada syarat tu. Secara tabiat salimahnya dia ni boleh dicintai dah, dia ni boleh disayangi dah. Dua-dua ni sentuh batal. Tapi kalau salah satu tak ada, tak batal. Salam budak tadika tak batal. Sebab apa? Sebab keadaan budak tadika ni bukan zawatut tiba'us salimah yang mana tabiat
secara tabiat untuk dicintai dah. Suka secara budak-budak ada lah, bukan cinta dari sudut sampai tahap jimak tu tak ada lagi. Tu tak batal. Sentuh budak-budak tu tak batal. Dia kena dua-dua. Sebab tu dia kata kabiraini. Yang qutul wudu iltiqa'u basyaratai, dua kulit laki perempuan yang kabiraini, yang dewasa dua-duanya. Tu kata dewasa dua-dua. Kalau satu sorir, satu kabir tak jadi. Mana kabir ni? Tu dia buat dobik tu. Murad kabir bagi orang lelaki ialah al-mustaha tab'an yaqinan li dhawati tiba'i salimah walau sabiyan. Untuk al-mustahatu tab'an yaqinan li tiba'i li dhawati tiba'i salimah walau sabiyatan. Habis. Kemudian nanti datang pula qaid yang seterusnya, ajnabiyaini, mestilah ajnabi dua-dua. Kalau tak ajnabi tak kira lah. Dengan makna mahram dua-dua tak kira lah. Sebab tu sentuh isteri batal sebab dia bukan mahram, dia ajnabi kita halal dia kerana apa? Kerana akad. Tu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.